Bayangkan sebuah senario, satu gabungan politik yang dianggotai lebih daripada separuh parti tempatan tiba-tiba digugat. Dan dua komponennya dikabarkan bakal menarik diri dalam masa terdekat. Apakah implikasi terhadap landscape politik Sabah? Siapa yang untung dan siapa yang berisiko? Dalam video kali ini, kita akan bongkar kisah di sebalik keputusan besar Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan kemungkinan Parti Maju Sabah SAPP meninggalkan Gabungan Rakyat Sabah GRS, lengkap dengan latar belakang, fakta terkini, analisis akal politik, serta persoalan yang memajak Anda untuk berpikir kritis. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami membawakan satu berita yang dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Kitingan bahawa STAR tinggalkan GRS, SAPP dijangka ikut jejak. Parti Solidariti Tanah Airku STAR Sabah dijangka keluar meninggalkan Gabungan Rakyat Sabah GRS susulan pertemuan tertutup selama 3 jam antara pemimpin parti itu malam tadi. Parti Maju Sabah SAPP juga berkemungkinan akan menyusul dengan kedua-dua pihak dijangka memuktamadkan keputusan mereka dalam masa terdekat ini. Jeffrey Kitingan, Presiden STAR Sabah, yang sebelum ini memberi amaran akan meninggalkan Gabungan Rakyat Sabah GRS jika terlalu banyak kerusi negeri diberikan kepada Sekutu Persekutuan Pakatan Harapan PH, mengesahkan pagi Khamis bahawa partinya sudah membuat keputusan. Ya, kami sudah buat pendirian sangat jelas, katanya ketika dihubungi. Tiada kira-kira angka. Mereka cuba memujuk kami, tetapi tiada pertengkaran. Ia berlangsung secara baik dan penuh hormat, seperti sepatutnya dalam politik, kerana kita akan bertemu lagi selepas pilihan raya negeri, tambahnya. Yong Teck Lee, Presiden SAPP, ketika dihubungi berkata dia akan menunggu pengumuman rasmi daripada STAR Sabah sebelum mengumumkan langkah seterus partinya. Namun, situasi politik dalam GRS kekal tidak menentu dengan rundingan saat akhir menjadi perkara biasa di kalangan pemimpin Sabah untuk mengelakkan krisis politik. Kitingan sejak sekian lama menegaskan GRS seharusnya bertanding secara bersendirian dengan alasan pengundi Sabah mahukan gabungan parti-parti tempatan dan bukannya blok yang terikat dengan Pakatan Nasional. Titik perpecahan berlaku apabila dia dimaklumkan bahawa pengerusi GRS Haji Jinur dilaporkan bersetuju memberi lebih banyak ruang kepada PH membolehkan gabungan Perdana Menteri itu bertanding kira-kira sepertiga daripada kerusi negeri pada pilihan raya akan datang. Haji Jinur pada mulanya GRS merancang bertanding di 55 daripada 73 kerusi Sabah, manakala PH diberi baki 18 kerusi. Namun, didakwa berlaku persetujuan baharu bahawa PH akan diberi peluang bertanding antara 21 hingga 23 kerusi. Menurut sumber yang rapat dengan rundingan itu, perdebatan mengenai sama ada GRS perlu bergerak solo berakhir dengan keputusan 6-2. Hanya STAR dan SAPP menentang kerjasama berterusan dengan PH. 6 parti lain yang memilih mengekalkan kerjasama dengan PH ialah Gagasan Rakyat Sabah, Parti Hajiji, Parti Bersatu Sabah PBS, United Sabah National Organisation, Parti Cinta Sabah, Parti Harapan Rakyat Sabah, dan Liberal Democratic Party LDP. Sumber menggambarkan suasana mesyuarat itu berlangsung mesra walaupun wujud perbezaan pendapat. Mesyuarat yang dipengerusikan Hajiji di kediaman rasmi Ketua Menteri di Srigaya bermula sekitar jam 7 malam.
Sebahagian besar pemimpin dilihat meninggalkan lokasi sekitar jam 9.45 malam, manakala Hajiji yang terakhir keluar sekitar jam 11.30 malam sambil melambai kepada wartawan dan mengucapkan selamat malam. GRS setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi mengenai hasil mesyuarat tersebut. Namun, jika pengunduran STAR disahkan, ia boleh mencetuskan retakan besar dalam gabungan itu, khususnya dalam kalangan parti dominan Kadazan Dusun Mulut seperti PBS. Langkah itu juga mungkin merumitkan rundingan penggabungan STAR dengan PBS atau merenggangkan lagi perpecahan dalaman GRS berhubung hala tuju sama ada terus berpaut kepada rakan persekutuan atau membentuk blok tempatan sepenuhnya. Perkembangan ini berlaku ketika Kitingan sendiri berdepan tuduhan rasuah dan penelitian undang-undang yang semakin meningkat menambahkan tekanan kepada kedudukannya dalam politik. Dia sebelum ini dituduh oleh ahli perniagaan Albert Tay menerima RM 1.78 juta. Para sahabat penonton sekalian, untuk meletakkan peristiwa ini ke dalam konteks lebih luas, pilihan raya negeri Sabah dijangka berlaku tidak lama lagi kerana tempoh Dewan Undangan Negeri dijangka berakhir sekitar 11 November 2025. Sepanjang tempoh ini, strategi kerjasama antara blok tempatan dan nasional menjadi sangat kritikal. GRS yang ketika ini sudah menarik sokongan daripada Parti Persekutuan BN melalui UMNO Sabah sejak krisis politik 2023 menggantungkan kerjasama dengan PH sebagai tonggak mempertahankan kuasa negeri. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada sejarah parti-parti tempatan yang pernah mencuba untuk bertahan sendirian dalam sistem politik negeri. Di Sabah dan Sarawak, parti tempatan sering berdepan dilema antara bersifat autonomi dan perlu bekerja sama dengan parti nasional agar mendapat sokongan persekutuan. Konflik kuasa kerusi sering menjadi perebutan antara integriti strategi lokal dan strategi pragmatik nasional. Dari sudut teori koalisi, keputusan untuk menarik diri merupakan langkah high risk, high reward. Jika pengundi menghargai prinsip politik tempatan, keluar ini akan memberi kelebihan moral. Namun, jika pihak lawan berjaya memecahkan undi atau menguasai kerusi majoriti, keluar ini boleh menyebabkan parti kecil kehilangan relevansi secara signifikan. Mungkin kita boleh bandingkan dengan insiden-insiden langka di negeri lain, seperti parti negeri di Sabah sebelum ini pernah menarik diri daripada gabungan atau mengubah pakatannya menjelang pilihan raya dan kemudian menyaksikan nasib mereka jatuh bangun. Persoalan kritikal yang boleh kita ajukan kepada penonton dan peminat politik, apakah strategi STAR dan SAPP ini sebagai usaha menyelamat kredibiliti atau langkah pragmatik berisiko tinggi? Jika mereka keluar, adakah mereka mampu mengekalkan sokongan akar umbi dalam suasana pilihan raya yang sengit? Bagaimana peranan isu integriti seperti dakwaan rasuah terhadap kredibiliti mereka sendiri dalam kalangan pengundi? Dan bagaimana pula dengan respon parti-parti kecil lain dalam GRS? Akan mereka tetap bersama atau mula mempertimbangkan berpaling arah? Inilah situasi politik Sabah yang semakin cair dan penuh perhitungan. Keputusan harus datang segera dan kesannya mungkin dikecapi selepas pilihan raya negeri. Kami ingin dengar pandangan anda. Renungkan, jika anda adalah pengundi di Sabah, parti manakah yang paling layak mendapat kepercayaan, yang berpegang kepada semangat tempatan atau yang pragmatik bekerja sama secara luas? Tuliskan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini untuk terus mengikuti perkembangan politik semasa yang berlaku di dalam Malaysia. Sekian, kita jumpa lagi.